Terlebih dahulu kita lihat isi kandungan. Yang pertama, latar belakang Sayyidina Ali. Kedua, pelantikannya sebagai khalifah. Yang ketiga, sumbangan beliau sewaktu pemerintahan. Keempat, konflik kepimpinan. Kelima, peristiwa penting yang berlaku. Keenam, kewafatan beliau dan rumusan terhadap peristiwa penting yang berlaku. Jadi mari kita tengok dulu latar belakang Sayyidina Ali. Jadi nama beliau adalah Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi kalau kita tengok beliau merupakan sepupu bagi Rasulullah SAW kerana anak kepada ayah saudara Abu Talib. Jadi tempat lahir beliau di Mekah, dilahirkan pada hari Jumaat sekitar 600 Masihi. Beliau juga merupakan khalifah pertama daripada Bani Hashim yang dilantik, iaitu berketurunan sama dengan Rasulullah SAW. Gelaran beliau ada dua yang boleh kita tahu, iaitu pertama Abu Hasan dan Abu Turab. Hubungan beliau dengan Rasulullah SAW ialah sepupu dan menantu serta menantu, kerana beliau telah berkahwin dengan anak Rasulullah SAW iaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi antara latar belakang lain yang boleh kita tahu, beliau ni adalah antara orang pertama, antara orang yang terawal memasuki Islam dan kanak-kanak pertama memeluk Islam. Beliau juga antara sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW. Kita tahu bahawa sejak kecil lagi Sayyidina Ali telah tinggal bersama Rasulullah SAW. Dan beliau juga telah banyak menyertai Rasulullah SAW dan membantu baginda. Beliau juga dikatakan telah menyertai banyak peperangan, dan antaranya peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, kecuali peperangan Tabuk sahaja. Jadi tak kisah mana-mana peperangan kecil atau besar, beliau tetap menyertai. Seterusnya, pelantikannya sebagai khalifah. Jadi pada selepas kewafatan Sayyidina Osman, orang ramai mula mengemani Ali dan memberi bai'ah. Namun begitu, seringkas saja tidak berlaku secara serta-merta kerana Ali pada mulanya enggan menerima desakan orang ramai. Jadi menurut pengetahuan saya, sebab Ali menolak pada awalnya kerana Ali teringat tentang kata-kata Rasulullah bahawa baginda tidak menyukai orang yang meminta-minta jawatan. Selain itu, sifatnya yang zuhud, yang tidak rasa sifatnya yang zuhud, rendah diri, tidak merasa bahawa dirinya layak menjadi khalifah. Tetapi desakan kuat yang mendorong Sayyidina Ali, walaupun masih ada ahli syura, mereka menolak jawatan khalifah ini. Ada yang menolak dan ada yang tidak mendapat dorongan kuat daripada rakyat. Jadi pertimbangan jemaah kaum muslimin yang hadir di Masjid Nabawi, kita nampak kat situ, para jemaah termasuk sebilangan para sahabat mendapati tiada orang yang lebih layak dilantik sesudah Khalifah Uthman selain Sayyidina Ali. Jadi sesudahnya Ali akhirnya dilantik dan diisytiharkan sebagai khalifah yang baru pada 21 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Namun terdapat segelintir golongan yang tidak menerima tidak menerima khalifah sebagai jawatan khalifah ini. Jadi antaranya Bani Umayyah tidak memberikan bai'ah terhadap Sayyidina Ali kerana perasaan kuat mereka terhadap Sayyidina Osman, kerana beliau adalah waris Sayyidina Osman, antara waris Sayyidina Osman, dan memerlukan bahawa jenayah
penjenayah-penjenayah yang membunuh Sayyidina Osman ditangkap sebelum khalifah ditentukan. Selepas sahaja Sayyidina Ali dilantik, beliau mengumumkan khutbah pertama di atas mimbar. Sayyidina Ali telah memberikan ucapan dasar. Di antaranya, secara ringkasnya, beliau menyuruh umat Islam supaya berpegang kepada kitab Allah. Kelebihan orang Islam dengan beberapa kehormatan serta ikhlas dan menasihati orang ramai supaya menjaga lidah untuk mengelakkan fitnah-memfitnah. Ini kerana pada waktu itu terdapat golongan yang menolak um, pelantikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Yang keempat. Ini adalah teks panjang yang diucapkan Sayyidina Ali. Konflik kepimpinan. Fasa pemerintahan Sayyidina Ali bermula dengan suatu insiden yang besar dalam sejarah umat Islam yang telah mencetuskan konflik yang berpanjangan, iaitu pembunuhan Sayyidina Uthman. Beliau harus menghadapi pemberontakan dari Sayyidina Aisyah binti Abu Bakar, Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam yang menuntut keadilan di atas pembunuh Uthman bin Affan. Tak terkecuali pihak Muawiyah. Akhirnya lahir juga puak yang menimbulkan fitnah besar, iaitu puak Khawarij. Seterusnya kita lihat pula kepada sumbangan Sayyidina Ali sewaktu pemerintahannya. Pertama kita tengok dari segi pentadbiran. Yang pertama, beliau sanggup menerima jawatan khalifah walaupun sewaktu itu negara tidak stabil akibat sebelumnya pembunuhan Sayyidina Osman. Yang kedua, telah melantik menteri-menteri dan menggantikan sistem pelantikan Uthman bin Affan kerana waktu itu majoriti menteri berasal dari keturunan Sayyidina Uthman yang menimbulkan kemarahan sesetengah pihak. Ketiga pula, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Ini merupakan menunjuk kebijaksanaan Sayyidina Ali kerana beliau memindahkan pusat pemerintahan Madinah ke Kufah bagi memelihara kesucian kota Madinah. Yang kedua, dalam sektor ilmu ataupun pendidikan. Beliau adalah pencetus kepada perkembangan ilmu bahasa Arab. Beliau telah mengarahkan Abu Aswad Ad-Duali meletakkan baris dan titik pada Al-Quran dan menyuruh Abu Aswad Ad-Duali mengembangkan lagi ilmu nahwu. Seterusnya, sumbangan yang ketiga dalam sektor ekonomi. Yang pertama, Sayyidina Ali sering memantau kegiatan muamalah di pasar harian. Dikatakan Sayyidina Ali memakai pakaian serba biasa ketika datang ke pasar dan menunggu rakyatnya jika ada persoalan untuk ditanyakan kepada Sayyidina Ali. Yang kedua, meneruskan kutipan jizyah terhadap golongan zimmi yang dilakukan khalifah-khalifah sebelum ini sejak zaman Rasulullah lagi. Yang ketiga, membersihkan keuangan negara sebab pada masa Khalifah Uthman bin Affan banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Jadi sebab pada masa Khalifah Uthman bin Affan banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Jadi Ali lah yang bertanggungjawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat, para menteri yang diperoleh secara tidak benar. Kewangan yang diperoleh itu dimasukkan ke Baitul Mal untuk keperluan rakyat. Yang keempat pula, dari sektor ketenteraan dan keselamatan. Pertama, Sayyidina Ali telah menubuhkan pasukan polis yang dikenali sebagai Al-Shuttah yang terdiri dari tentera berkuda, pejalan kaki dan penyiasat. Yang kedua pula, mengelakkan
pertumpahan darah. Kalau kita tengok peristiwa yang akan diterangkan nanti, banyak usaha Sayyidina Ali bagi mengurangkan ataupun mengelakkan pertumpahan darah, antaranya sebelum memerangi, Sayyidina Ali akan mengulurkan dulu perdamaian. Namun jika tidak bersetuju, Sayyidina Ali harus memerangi mereka. Seterusnya, kita pergi pula kepada peristiwa penting yang berlaku dalam pemerintahan Sayyidina Ali. Yang pertama iaitu Perang Jamal. Ianya dinamakan demikian kerana Aisyah radhiyallahu anha telah menyertai perang tersebut dengan menunggangi seekor unta. Jadi pada awalnya Aisyah, Talha dan Zubair telah berkumpul bersama di Mekah bagi membincangi tentang mencari penjenayah yang bunuh Sayyidina Uthman. Lalu mereka pun membentuk satu angkatan menuju ke Basrah. Ali yang mendengar mengarahkan tenteranya agar menuju ke Basrah. Sayyidina Ali keluar menemui tentera Aisyah sebenarnya demi memperbaiki keadaan. Kemudian perdamaian berlaku antara pihak Sayyidina Ali dengan pihak Aisyah radhiyallahu anha, Talhah ibnu Ubaidillah dan Zubair ibnu Awam. Para pembunuh Uthman bin Affan ketika itu berasa bimbang, lalu merancang strategi bagi menjayakan juga perang tersebut. Mereka bimbang kerana jika perdamaian berlaku, pihak mereka ini boleh dikenakan hukum kisas. Akhirnya, pihak pembunuh Uthman ini berjaya merancang strategi dan menjayakan peperangan tersebut. Berlakulah salah faham yang menyebabkan tercetusnya juga peperangan tersebut. Akhirnya berlaku salah faham yang menyebabkan tercetus juga peperangan yang menyebabkan kematian banyak dan berakhir dengan kemenangan pihak Ali radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya perlu dijelaskan bahawa Talha, Zubair dan Sayyidina Aisyah dan Zubair tidak pernah bertujuan memerangi Ali atau menentang kekhalifannya. Mereka lakukan ialah apa yang mereka lakukan ialah mencari pembunuh Khalifah Uthman bin Affan. Pada waktu itu Ali merasa patut dia sebagai khalifah, tidak patut dia sebagai khalifah berdiam diri melihat pergerakan yang berlaku. Apatah lagi sewaktu itu Basrah sudah mempunyai menteri yang sah dilantik oleh Sayyidina Ali iaitu Uthman bin Hunayf. Jadi seakan tak ada makna pun menteri yang dilantik jika pihak lain dapat bertindak tanpa melalui arahan rasmi. Atas alasan ini, Sayyidina Ali bertindak menghantar tenteranya ke Basrah bagi menghadapi kemungkinan tindakan Aisyah, Talhah dan Az-Zubair. Seterusnya, peristiwa lain ataupun huru-hara yang berlaku adalah Perang Siffin. Pentempuran ini terjadi antara Sayyidina Ali dan pasukan Muawiyah. Jadi pasukan Muawiyah ini sebagai waris telah menuntut agar kes itu diadili. Namun keadaan yang tidak mengizinkan membuatkan Sayyidina Ali menangguh dulu pencarian pembunuh Sayyidina Uthman. Ianya juga berlaku berkait dengan posisinya yang dipecat oleh Sayyidina Ali. Kedua, tahkim. Ianya merupakan inisiatif majlis bagi menyelesaikan perbalahan antara dua pihak iaitu Sayyidina Ali dan pasukan Muawiyah. Amr al-As telah menjadi wakil bagi pihak Muawiyah manakala Abu Musa al-Asy'ari telah menjadi wakil bagi pihak Sayyidina Ali. Di sini berlakunya tipu muslihat daripada pihak Muawiyah yang ingin menjatuhkan kekhalifahan Sayyidina Ali. Peristiwa tahkim ini juga telah memunculkan satu golongan yang dinama Khawarij kerana pihak ini tidak bersetuju dengan tindakan Sayyidina Ali yang menerima majlis tahkim sebagai inisiatif untuk menyelesaikan perbalahan ketika itu. Menurut mereka,
hukum haruslah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khawarij juga bermaksud keluar dari pemerintahan Sayyidina Ali kerana pada dulunya beliau amat mentaati Sayyidina Ali. Akhir sekali, Perang Nahrawain. Kemunculan pihak Khawarij ini telah memaksa para penduduk di sekitar untuk menganut pegangan mereka. Diriwayatkan oleh ahli-ahli sejarah Islam, pasukan ataupun puak Khawarij telah hancur lebur di medan Nahrawan yang sempat menyelamatkan diri hanyalah sebilangan kecil. Dikatakan pihak Khawarij ini sebelumnya telah memerangi penduduk-penduduk yang tidak um, ingin menganut pegangan mereka kerana mereka menganggap siapa yang tidak mengikut pegangan mereka adalah kafir dan hukumnya bunuh. Seterusnya, kita lihat pula kewafatan Sayyidina Ali. Ketidakpuasan pihak Khawarij terhadap Majlis Tahkim, oleh itu 3 orang daripada kalangan puak Khawarij iaitu Abdul Rahman Ibn Muljam, Al-Baq Al-Tamimi dan Amr Ibn Baq Al-Tamimi telah berkumpul dan merancang untuk melakukan pembunuhan terhadap Sayyidina Ali. Tak hanya Sayyidina Ali, Amr bin As dan Muawiyah juga dirancang untuk membunuh mereka. Di antara 3 orang tersebut, Ibn Muljam telah berperanan untuk membunuh Sayyidina Ali yang berada di Kufah, manakala 2 orang lagi merancang untuk membunuh Muawiyah dan Amr bin As. Akhirnya, pada malam 17 Ramadan tahun ke-40 Hijrah, Ali ibn Abi Talib telah ditusuk oleh Ibn Muljam dengan menggunakan pedang menembusi kening dan dahinya. Jadi banyak pendapat, antaranya sewaktu itu Sayyidina Ali sedang dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat fardu. Ada juga pendapat yang mengatakan sewaktu itu Sayyidina Ali sedang mengambil wuduk dan ada setengah pendapat juga mengatakan Sayyidina Ali sedang menunaikan solat. Dengan kewafatan tersebut pada 40 Hijrah, pada tahun 40 Hijrah, telah menandakan berakhirnya tampuk pemerintahan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Rumusannya terhadap huru-hara yang berlaku pada pemerintahan Sayyidina Ali ini adalah Sayyidina Ali telah mewarisi konflik yang telah wujud daripada pemerintahan sebelumnya sejak pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini telah menjawat jawatan sebagai khalifah dalam situasi rakyat yang kurang stabil. Pelbagai pihak mula berperanan dalam menangani isu tersebut dari perspektif dan cara masing-masing, sehingga mencetuskan konflik yang rumit. Sayyidina Ali sebagai khalifah bermaksud memulihkan kesabilan sebelum menjalankan penyelidikan dan penyiasatan terhadap pembunuhan Sayyidina Uthman. Menurut bacaan saya, suasana harmoni yang stabil dan harmoni boleh memudahkan pencarian pembunuh Sayyidina Uthman. Tetapi berbeza dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, Aisyah radhiyallahu anha, Talhah ibn Ubaidillah dan Zubair ibn Awam yang berpandangan bahawa segala sesuatu perlu dimulakan dengan penegakan hukum, iaitu hukum kisas terhadap pembunuh Uthman. Berbeza dengan pandangan Sayyidina Ali yang akhirnya menjurus kepada konflik yang besar.